TV KPM. Hello, Dian. Dian, mana ketam? Kenapa tak hantar hari ni? Ini banyak orang ni nak beli sotong, udang, ikan bilis. Ketam nanti hantar ketam. Okey. Apalah Dian ni, hantarlah ketam banyak sikit. Ini ketam pun tak ada. Bang, Assalamualaikum. Salam tu lah. Jual apa ni? Macam biasalah bang, kan kita ada sotong, ada udang, ada ikan bilis ni bang. Ni segar-segar bang, tengok mata biru bang. Ketam ada, ketam. Ketam. Apa nak berapa ekor bang? Seekor boleh, seekor cukup je. Seekor kejap bang. Ada Boleh, seekor je tak ada bang. masalah. Ini ada seekor ni bang. Ketam bunga ni bang. Elok lagi bang, segar-segar bang. Oh, saiz tu je, tak ada yang besar lagi. Saya minta maaf abang. Ketam dia musim ni tak ada sangat lah bang. Okey, boleh lah. Berapa sekilo? 80. 80? 80 boleh? Boleh lah. Ni buat rendang sedap ni. Boleh. Boleh Okey. Saya bungkus untuk abang. Okey. Bang, soto. Mari ke mana? Mari ke menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Saya pasti murid-murid dah teruja dah kan? Wah, Abang Akmal, kenapa dia jual ketam, jual sotong, udang dan macam-macam lagi? Sebabnya kali ini di dalam menengah atas kita akan belajar bagi mata pelajaran sains tambahan bagi tingkatan 5 dan saya pasti murid-murid pun dah tahu dah siapakah guru yang akan bersama dengan anda semua. Tak bukan, kita bersama dengan Cikgu Rosnizan. Apa khabar Cikgu Rosnizan? Alhamdulillah, Akmal. Sihat. Lama tak jumpa. Ya, tadi ketam macam mana? Okey ke? Segar ke? Okey, Alhamdulillah. Sedap. Sedap kan? RM80 Cikgu. Mau tak sedap? Okey, boleh repeat lagi tu. Ya. Baik, Cikgu Rosnizan. Saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita kali ini. Seperti biasa, inilah dia Cikgu Duzaima. Apa khabar Cikgu Duzaima? Yang juga merupakan suka makan ketam. Itu dia Cikgu Duzaima. Baik, Cikgu. Sebenarnya apa kaitan gimmick kita pada awal tadi dengan mata pelajaran sains tambahan kali ini, Cikgu? Okey, kaitannya hari ini kita nak bincangkan tentang sumber laut. Itu yang ada pelbagai jenis hidupan lah. Okey, di antaranya ada sotong, ada udang, ketam dan juga yang paling kecil itu adalah ikan bilis. Dan juga ada beberapa lagi lah yang lain-lain. Dan bab yang kita nak belajar seperti yang Cikgu Rosnizan katakan tadi adalah oceanografi. Betul saya sebut? Ya, betul. Daripada bab 8. Lebih mudah kita panggil sumber laut. Sumber laut. Okey, jadi jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Rosnizan. Silakan Cikgu. Okey, Akmal. Okey, sebelum tu apa kata Akmal, kita tengok dulu berkait dengan taburan hidupan laut. Okey, di mana kalau kita tengok di sini, okey, taburan hidupan laut mengikut kedalaman air laut. Okey, kedalaman air laut, maka Akmal tahulah daripada zon permukaan, ada permukaan, dia ada zon senjanya dan juga ada zon gelapnya. Di mana di sini kalau murid kita di rumah lah boleh tengok zon permukaan, apa haiwan-haiwan yang terdapat di situlah. Okey, kalau Akmal boleh tengok tu ada penyu, ikan hiu, obo-obo dan sebagainya. Kalau zon senja dan juga zon gelap. Maka ketiga-tiga ni dia tidak semualah, ada kawasan-kawasan tertentu hanya zon permukaan saja, ada yang zon zon permukaan, zon senja dan juga ada ketiga-tiganya lah. Okey. Kita tengok yang pertama dulu selepas ni, iaitu zon permukaan, di mana kedalaman dia mempengaruhi. Apabila kedalaman air laut bertambah, maka tekanan air laut juga bertambah dan juga ketumpatan air laut juga bertambah. Maka di sini kalau kita tanya pada murid-murid, apa kaitan tekanan, ketumpatan dengan kedalaman air laut? So di situ kalau kita tengok, kesemuanya bertambah. Inilah yang akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi organisma akuatik. Okey, yang hidup di zon kedalaman air laut yang berbeza. Okey, mempengaruhi itu maksudnya dari segi dia beradaptasi dengan keadaan sekeliling. Contohnya zon permukaan. Okey, zon permukaan di sini taburan organisma dia lebih banyak. Kenapa? Sebab terdapat sumber makanan hasil daripada proses fotosintesis organisma primer.
Okey, di mana organisma sekunder akan dapat makanan daripada organisma primer lah yang menjalankan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Di mana fotosintesis dia memerlukan cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, maka proses itu tak dapat nak dijalankan. So cahaya matahari ini boleh menembusi, masih bolehlah menembusi dan menggalakkan pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton ni adalah makanan utama kepada hidupan-hidupan lain lah. Contoh untuk penyu tadi ataupun ikan-ikan kecil, dan ikan hiu dia akan makan ikan yang kecil lah. Atau ikan besar sikit lah. Manakala zon gelap, bila sebut zon gelap ni, kalau akmal pergi selam bawah, gelap je. Gelap je. Adakah boleh hidup ataupun tidak? Ataupun bertukar kepada ikan duyung ke apa? Okey, so organisma akuatik ni perlu beradaptasi. Sebab apa? Sebab dia punya ketumpatan dia dan tekanan air dia semakin tinggi. Tak semua hidupan yang boleh hidup di sinilah yang mana boleh adaptasi je, di mana cahaya matahari tidak dapat mentembusinya. Okey, di situ. Okey, baik. Seterusnya, Cikgu Rosnizan, kalau kita tengok, katanya ada contoh sumber laut. Ya, betul. Ni contoh sumber laut seperti mana yang Akmal jual tadi, yang peringkat pertama tadi. Kalau kita tengok di sini, ada ikan pari. Sebelah tu, saya lupa jenis ikan apa. Saya ni tak berapa kenal sangat ikan walaupun duduk tepi laut. Tak apa, Cikgu. Sebab saya tak banyak makan ikan yang besar-besar tu. Tak apalah. Sebab tu yang saya pilih ketam tadi. Okey, ketam kan? Senang, susah untuk dimakan. Betul. Walaupun sedap. Walaupun sedap. Sebab tu harganya pun lebih mahal. Boleh diketuk harganya lah oleh peniaga-peniaga. Seperti Akmal, bukan peniaga di luar lah. Akmal bukan nama sebenar, Cikgu, kan? Ya, betul. Okey, dan ada sotong di situ, ada udang dan juga ikan bilis. Okey. Satu pertanyaan kepada Akmal, kalau Akmal boleh jawab. Hadiahnya, ketam tadi dah diambil oleh saya. Udang aku ada 5 ekor, aku ambil seekor, 4 ekor bagi orang lain. Kita tengok dia hidup di laut masin. Tetapi ada setengah anak murid saya tanyalah, cikgu, kenapa ikan daripada laut bila keluar dia tak masin pun? Ada. Kadang-kadang benda tu jadi persoalan fikir balik. Dia duduk di laut tu dengan kemasinan dia tinggi ataupun rendah, tetapi bila keluar, bila kita tengok, kalau kita nak kata makan fresh tu, taklah. Ada setengahnya yang suka makan fresh. Kan? Yang segar tu dia letak limau kasturi ke apa. Dia tak masin seperti mana kalau kita minum air laut. Yang tu yang dikatakan dia beradaptasi dengan kawasan sekeliling. Tak semestinya dia serap air laut tu dia akan jadi masin. Dia ada proses dia, osmosis yang berlaku pada haiwan berkenaan lah. Itu keajaibannya yang dicipta Allah. Selit sikit agama lah. Sambil-sambil belajar sains, kita ada selit sikit. Tapi ikan masin ni, ikan bilis, dia automatik masin tu disebabkan oleh apa? Dia ada proses-proses dia lah. Betul, proses pengeringan dan sebagainya. Ya, betul. Cikgu. Baik, kalau sebelum kita nak pergi rehat ni, mungkin saya nak tanya kepada cikgu sendiri kan. Jadi maksud dekat sini adalah sumber-sumber laut berbeza itu dia akan mengikut kawasan tertentu jugalah kan, Cikgu Rosnizan? Ya, betul. Maksudnya kalau kita contoh kita lautan kita lautan apa? Laut Cina Selatan. Dia punya hidupan dia tu ada apa, dan saiz dia mempengaruhi. Contoh kalau di negara orang lain, kalau kita tengok ada yang sotong jenis yang gergasi. Betul. Yang tu dia ikut dia punya perairan. Perairan dia, tahap kemasinan air dia yang tu dipanggil salinity. Dan juga dia punya zon-zon tadilah. Zon permukaan, zon senja, dan juga zon gelap. Baik, itulah dia. Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh, Cikgu? Okey, boleh. Sebab saya nak cari kawan saya yang duyung Cikgu cakap tadi tu. Boleh. Tak tahu dia ada kat mana sekarang, nak tahu macam mana rupa duyungnya. Semuanya selepas ini dalam Menengah Atas. Cikgu, duyung tu Cikgu jumpa kat mana, Cikgu, kali terakhir? Pada TV. TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Rosnizan. Ya, saya Kali Akmal. ini, apa cikgu nak kongsikan dengan murid-murid yang sedang menyaksikan Menengah Atas ini? Silakan. Okey, kali ini Akmal kita nak tengok jenis-jenis makanan laut dan kumpulannya. Okey, apa kata kita pergi secara detail lah, Akmal.
Okey, yang pertama kita tengok dulu untuk jenis kumpulan yang dinamakan ikan. Okey, contoh di situ ada ikan pelagik. Okey, penerangannya adalah hidup dan makan berhampiran dengan permukaan laut. Contoh yang ikan pemansanya dinamakan ikan hiu. Okey, ikan tuna, ikan besar. Okey, kalau Akmal tengok gambar tu agak-agaknya ikan apa tu? Itu tuna, cikgu. Ikan tuna, tapi kalau kampung kita macam ikan tongkol lah. Iyalah. Kalau Terengganu panggil ikan air. Ikan air. Ikan air yang untuk nasi dagang. Kuah dia. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ya, sedap lah. Okey, kita ada ikan besar, ikan forage, ikan sarding dan juga yang paling kecil tu ikan bilis lah. Ikan bilis. Okey. Kalau yang ni ikan pelagik. Okey, kalau Akmal tengok pada depan Akmal tu ada ikan bilis. Cuba Akmal kategorikan apa kumpulan bagi ikan bilis. Ikan bilis Kalau tadi kalau dapat lihat penerangan yang diberikan oleh Cikgu Rosnizan adalah ikan, cikgu. Jadi saya yakin dengan jawapan saya, ikan bilis di bawah jenis kumpulan ikan. Ya betul. Dan nama pun depan dia ikan bilis lah. Ya. Takkan nak letak tempat sotong ke apa? Sotong bilis, cikgu. Okey. Selain daripada itu kita ada ikan dasar laut. Okey, di mana hidup dan makan berdekatan bahagian bawah laut. Contoh di situ adalah ikan kerapu ataupun ikan pari. Saya tak bawa lah hari ni pari. Takut nanti besar pula nanti atas meja tu nanti. Susah pula nanti kemana nak jual lah. Okey, seterusnya ada ikan diadromus, di mana ikan yang berhijrah antara air laut dan juga air tawar. Contohnya ikan salmon. Kampung kita ni ada? Belum sampai lagi. Belum sampai lagi, tapi di pasaran adalah ada. Yang diimport khas. Okey, kita ada ikan air tawar. Okey, tinggal di sungai, tasik dan juga kolam. Okey, contohnya ikan keli, ikan haruan dan juga ikan tilapia. Yang ni kumpulan ikan, dia ada beberapa kumpulan lah. Okey, yang ni mudah, kalau tanya je sebut je ikan maka murid kita tak ada masalah. Betul. Yang ada masalah sikitnya yang kedua ni, contohnya jenis kumpulan dinamakan molluska, iaitu bercangkrang. Okey, mempunyai cangkrang perlindungan dalam dua bahagian, berensel. Contohnya tiram dan juga kerang. Kerang tu dia kategori untuk molluska. Sebab dia bercangkrang. Bercangkrang, ya. Selain daripada tu cephalopoda. Okey, nama hebat ni, cephalopoda. Tapi nampak gambar tu alah sotong je pun. Tapi dia punya kumpulan dia tu. Di mana bermaksud cephalopoda ni maksudnya adalah kaki kepala, kerana mempunyai anggota badan yang kelihatan keluar dari kepala. Tidak mempunyai cangkrang lah. Okey, contohnya sotong ataupun sotong gurita. Okey. Faham. Aku nak label ke? Boleh. Kalau yang sotong ini, bagi sotong kumpulan dia adalah molluska. Senang sahaja. Ya, betul. Okey, seterusnya Akmal, kita ada apa lagi? Kita ada di sini udang dan juga ketam, di mana dia punya kategori kumpulannya adalah krustasi, di mana kalau krustasi kecil, okey, dia punya istilah dia bermata tangkai dan mempunyai 10 kaki berduri. Macam selama ni saya tak pernah kira pun udang ada 10 kaki. Beli makan je. Tapi yang ni tak ada masalah dah, sebabnya murid kita belajar, maka kategori-kategori dia lah. Okey, kalau ketam dia adalah krustasi juga bermata tangkai, berkaki kecil, tapi dia mempunyai penyepit. Kalau ditanya penerangannya mempunyai penyepit, maka anak murid kita tahu itu adalah untuk kumpulan ketam, iaitu krustasi lah kumpulan dia. Okey, dan mempunyai abdomen yang kecil dan antena yang pendek. Okey, selain daripada udang dan juga ketam, okey, kita ada satu lagi dinamakan udang juga, tapi udang karang, di mana mempunyai antena berduri panjang. Saiz dia lebih besar daripada udang biasa. Ni orang kata lobster ni. Ya betul, lobster. Mahal lah, kalau seekor tu berapa agaknya lah. Saya tak pernah makan, cikgu. Tak pernah makan? Tak mampu, apa, cikgu. lepas ni kita pergilah. Tapi Akmal kena belanja. Walaupun sebab Akmal kata tak pernah makan. Okey, Akmal boleh labelkan dia punya kumpulan bagi contoh yang saya bawa tu udang dan juga ketam. Lobster saya tak bawa lah, udang karang. Akmal kata mahal. Pematik saya tak bawa. Bukan tak bawa, Akmal tak sempat nak cari lagi. Baik, kalau kita dapat lihat sekarang ketam dan juga udang merupakan jenis kumpulan di bawah krustasi. Betul saya sebut, cikgu? Betul lah. Krustasi. Tapi anak murid saya biasa sebut krustasia. Ada A belakang. Saya kata okeylah, janji
ejaan dia tu betul. Tak kisahlah. Tapi kalau tu krustasi. Dia bahasa Inggeris dia dimelayukan yang tu. Banyak dia istilah-istilah dia. Okey, yang dua lagi saya tak boleh nak carilah. Kalau nak cari tu rasa ada, kalau pergi Langkawi banyaklah gamat. Oh, gamat. Okey, gamat dia merupakan jenis kumpulan haiwan akuatik lain dinama Echinoderma. Okey, merupakan invertebrata tanpa kepala. Ditemui di dasar laut, contohnya gamat. Okey, so aku bolehlah labelkan dia punya untuk gamat apa label dia. Okey, haiwan akuatik lain. Yang macam baru saya sebut tadi, yang mana merupakan invertebrata tanpa kepala. Contohnya seperti gamat. Okey, dan akhirnya kumpulan lain selain daripada haiwan, dia ada tumbuhan akuatik dan juga mikrofit, iaitu rumpai laut, contohnya alga merah dan juga alga perang. Okey, dan satu lagi adalah mikrofit, iaitu organisma mikroskopik seperti alga, bakteria atau kulat, mikroalga seperti spirulina. Yang inilah yang dinamakan yang menjalankan proses fotosintesis, yang merupakan makanan kepada hidupan lain lah. Hidupan maksudnya yang ni yang melekat pada terumbu karang. Maksudnya terumbu karang tu dia punya ni hidupan yang ni berada di situ, dan ikan-ikan tu bolehlah makan sebagai rumah bagi hidupan akuatik. So aku bolehlah labelkan dia. Okey, iaitu tumbuhan akuatik dan mikrofit. Jadi terima kasih kepada Akmal sanggup sediakan label-label. Kali ikutnya nak suruh Akmal tulis sendiri je. Nak tengok ejaannya betul ke tidak. Tapi tak apa, ada tai awal. Alhamdulillah. Ni kan nak nanti skor saya nak bagi lebihnya. cikgu makan lobster. Betul. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Akmal ada nak tanya apa-apa? Cikgu, kadang-kadang kan saya macam tertanya-tanya jugalah kan mengenai hidupan di dasar laut ni kan. Sebenarnya macam apakah antara kaedah alternatif yang lain untuk kita mengekalkan spesies-spesies ini yang terdapat dekat laut? Macam mana kita nak kekalkan spesies ini supaya tidak pupus? Biasanya berlaku disebabkan oleh kita sendiri, bukan kita lah. Sesiapa saja, contohnya dari segi penangkapan ke apa, dia punya aktiviti yang dibuat di dasar laut tu, mungkin dia akan menjejaskan tempat-tempat dia hidup. Contohnya kita panggil rumah lah. Bila jejas tu maka kita boleh buat satu rumah tiruan. Kita panggil rumah lah, kalau istilah yang mudah kepada murid kita panggil rumah, iaitu tukun tiruan. Seperti macam bangunan-bangunan, kalau kita tengok bangunan yang tertinggal tu, dia punya rangka-rangka tu, maksudnya lebih kurang macam itulah, dia buat rangka dan dia letak pada dasar laut, di mana di situ ibaratnya haiwan akuatik, dia ingat yang tu adalah terumbu karang. Terumbu karang. Jadi bangunan ada simen bangunan blok-blok simen itulah yang diletak di dasar. Yang tu tujuannya adalah untuk meningkatkan lagi hidupan berkenaan. Baik. Cikgu, sebelum kita pergi ke slide seterusnya atau aktiviti seterusnya, saya pasti murid-murid untuk nak membezakan setiap jenis kumpulan itu. Seperti kita tahu ada krustasi, ada ikan. Mungkin ikan murid-murid senang kan kalau kita tahu, saya letak gambar ikan, itu jenis kumpulan ikan. Tapi bagaimana kalau murid-murid ini dia nak lebih senang ataupun mudah untuk mereka fahami tentang jenis-jenis kumpulan yang ada, yang baru saja cikgu kongsikan kepada murid-murid ini, cikgu? Okey, Akmal. Selain daripada ikan, kita ada 5. Ada 5 kategori kumpulan ikan tu. Selain daripada ikan, yang 2 mudah, iaitu satunya haiwan akuatik lain. Haiwan akuatik. Yang kedua adalah tumbuhan. Cuma yang susah sikitlah kepada murid kita, iaitu moluska dan juga krustasi. Krustasi, kalau ikut situ dia ada cengkerang. Bercengkerang. Bezanya dengan satu lagi adalah sotong. Sotong yang tidak ada dia punya cakram di luar tu lah. Tapi kena hati-hati sebabnya sotong dengan satu lagi kerang. Dia duduk di bawah moluska. Yang tu bezalah. Cangkram dari segi kerang tu lain, bercangkram dari segi yang ada kalau udang dengan tu, yang senangnya
kita tengok dia ada antena ke, dia bertangkai dari segi kaki dan sebagainya. Ya, jadi ingat murid-murid jangan tersalah kan Ya, apabila betul, meletakkan kategori jenis-jenis sumber laut yang ada ni kan. Takut nanti yang sotong jadi krustasi, yang betul. ketam jadinya moluska pula. Itu dah hilang markah betul cikgu kan? Ya, betul. Okey, jom. Yang sebenarnya yang ni adalah dikatakan topik yang terkini dan terbarulah bagi murid kita dalam KSSM untuk sains tambahan, di mana dia mungkin dia nak benda ni KSSM tu dia nak bagi pendedahan kepada murid kita lebih mengenali lautan kita, dan juga lebih mengenali hidupan laut. Hidupan laut, walaupun hari-hari mungkin hari-hari kita tengok pergi pasar tengok je, lalu je, tak tanya tak apa. Kalau yang rajin bertanya, betul, murid-murid kita sekarang ni dia tengok yang dah siap je. Contohnya kalau tengok depan ni, lepas ni kita boleh buat panggil apa, shell out. Betul Akmal, shell out yang kerang-kerang tapi kena tambah yang lain lagi lah. Shell out, betul. Sebab ada ketam dan juga udang. Yang lain-lain tu kena tambah lagi kerang-kerang apa semua. Betul. Cikgu, izinkan saya untuk bertanya. Cikgu lapar ke cikgu? Sebab cikgu sebut nasi dagang, cikgu sebut shell out. Apa lagi betul-betul saya suka sebut tu sebab apa Akmal? Senang sebab kita nak ni. Senang sebab dia lebih kepada sekeliling kita. Dekat dengan murid-murid juga. Dengan murid kita dan setiap hari pagi pun tengok, tengah hari kalau Terengganu pagi nasi dagang tu dah automatik lah. Ada tengah hari pun ada, malam pun ada, bukan saja pagi. Kalau aku selalu pergi Terengganu, yang pertama mesti aku nak cari nasi dagang. Ya, betul. Okey, kalau cari sahaja tak belajar buat pun tak boleh juga. Rugi. Baik belajar, lepas tu tak payah cari dah. Buat cikgu, hari-hari. kalau boleh cikgu, saya minta untuk cikgu tidak sebut lagi nama-nama nasi dagang dan check out cikgu. Boleh. Lapar sebenarnya. Ada satu lagi ujian cikgu. bagi Akmal. Saya nak tunggu Akmal nak jawab soalan tu. Tapi Akmal pusing cerita ke lainnya, tak apalah, kita layan dulu. Kita bagi input berkaitan kepada Akmal supaya dapat menjawab soalan yang saya sediakan. Ini soalan uji minda betul cikgu. Uji minda yang paling mudah. Mudah kot bagi saya. Cuba Akmal jawab dulu dan nanti saya bagi kaedah yang lebih mudah macam mana kita nak mengkategorikan padanan gitu. Boleh Akmal buat sekarang? Berapa minit Akmal nak selesaikan? Setengah minit. 10 saat cikgu. Okey, Akmal boleh. Baik, kalau kita tengok dekat sini ikan. Kalau ikan ni cikgu kan semestinya kalau kita lihat dekat sini yang mana satu dia punya ciri-ciri dia kan cikgu? Ya, betul Akmal. Ya. Mana satu ni cikgu? Semestinya hidup dan makan berdekatan bahagian bawah laut cikgu. Tak apa, Akmal buat dulu. Saya buat dulu cikgu. Buat dulu, nanti kita bincangkan. Baik, saya kalau akan bagi tahu terus jawapan nanti semua Akmal dapat. Terlebih dahulu menggigil ke Akmal? Nampak cikgu? Nampak. Garisan pun menggigil. Seterusnya. Moluska ni tadi cikgu ada mengatakan dia adalah jenis habitat yang tidak mempunyai cengkerang cikgu. Jadi sotong kan? Apabila kalau kita tengok sotong dekat sini agak-agak apa dia? Dia punya ciri-ciri dia. Semestinya ni cikgu mempunyai anggota badan yang kelihatan keluar daripada kepala. Jadi saya pun akan padankan moluska ini kepada sini. Okey, kita tinggal lagi dua cikgu. Kenapa garisan saya? Baik, kalau kita tengok dekat sini murid-murid, krustasi. Yang ini ada cengkerang ataupun kadang dia ada penyepit tu cikgu, macam ketam kan, udang dan sebagainya. Jadi dia bermata tangkai dan mempunyai baru saya sebut iaitu penyepit cikgu. Okey, jadi saya akan padankan di sini. Yang terakhir ni cikgu susah. Saya pun tak boleh nak jawab cikgu yang mana satu kategori dia. Tak apa, jawab je. Agak-agak apa dia? Yang ni kot. Saya cubalah cikgu Haiwan. Dah tertinggal satu tu jawab je lah. Haiwan akuatik. Okey. Baik cikgu, kita boleh semak jawapan. Okey, sebelum tu kaedah yang pertama Akmal guna adalah Akmal baca belah kiri dan jawapannya memang tentulah belah kanan. Dan Akmal pilih. Mungkin agak suka apabila Akmal nak pilih belah kanan tu sebab Akmal tengok ikan, pilih satu-satu. Kaedah yang saya buat pun betul lah, kalau ikut pada skrin ni memang kita buat satu-satu. Kaedah yang paling mudah lagi. Kita baca sebelah kanan, maka kita dapat contohnya invertebrata tanpa kepala. Maka kita terus dapat jawapannya kat mana. Yang tu lebih mudah supaya kita tak banyak kita baca yang sebelah
sebelah kanan. Okey. Tapi tak apalah, saya ikut apa yang Akmal buat. Ya. Jadi saya boleh padam balik ke? Tak apa, Oh, kita tak boleh. teruskan. Okey, yang pertama ikan. Okey, Akmal bagi jawapan adalah hidup dan makan berdekatan bahagian bawah Laut. Okey, jawapannya betul Akmal. Okey, baru Terima satu. kasih, tahniah, satu. Okey, yang kedua, moluska. Moluska tadi Akmal beritahu apa? Mempunyai anggota badan yang kelihatan keluar dari Kepala. Kepala tu sotong lah. Okey, jawapannya betul Akmal. Okey, baru dua Okey, betul. yang ketiga, krustasi. Okey, krustasi memang tak lagi tak bukanlah bermata tangkai Ya, dan juga mempunyai penyepit. Bermata tangkai tu udang pun ada, ketam pun Ketam ada. pun ada. Tapi penyepit ada setengah udang pun dia ada penyepit dia kan. Udang galah. Ada, betul. Ya betul. Tapi yang ni saya tak bawa penyepit tak bawa penyepit dia. Tak bawa udang yang ada penyepit lah. Cikgu tak Udang bawa yang udang biasa. Okey, krustasi bermata tangkai dan akhir sekali haiwan akuatik iaitu invertebrata tanpa Kepala. Okey, ini salah satu kaedah. Kita baca sebelah kiri, maka kita cari padanannya pada sebelah kanan. Ataupun kaedah yang satu lagi lah boleh guna. Mana-mana kaedah, janji kita dapat apa? Dapat padanan yang betul. Betul. Jadi saya dapat jawapan dapat, betul ni cikgu? Ya betul. 4 daripada 4. Tahniah. Terima kasih cikgu. Jadi cikgu pula yang akan belanja saya nasi dagang ya? Ya, insyaAllah. Okey. Saya belanjalah, saya masak je nanti. Oi, sedap ya. Okey, jangan bertidak dulu kepada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. Cikgu, kau boleh kuah tu saya nak pekat, nasi lebih. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu Rosnizan. Ya, saya. Kadang-kadang kan saya pun tertanya-tanya lah kan, kenapa pentingnya hidupan laut ni ataupun hasil laut ini terhadap ekonomi kita, Cikgu Rosnizan? Satunya sebab dia boleh mendatangkan pendapatan terutama kepada penduduk-penduduk sekitar. Ya. Kalau ada lebihan tu mungkin boleh dieksport. Dan itu juga akan masuk wang kepada negara lah. Okey, sebab tu kita akan masuk ke bahagian ini dia. Okey, kebergantungan dan kepentingan ekonomi hasil laut. Istilahnya kebergantungan. Maksudnya masyarakat kita bergantung kepada hasil-hasil daripada laut. Contohnya nelayan dan sebagainya lah. Tak nelayan pun kadang-kadang orang persoalangan pun dia pergi ke laut. Tujuannya apa? Satu sebagai hobi. Satu lagi untuk apa? Satu lagi untuk cari apa? Makan. Cari makan saja suka-suka. Kalau ikut saya tu kita boleh pergi mancing dekat pasar je, lebih mudah. Macam mana orang pancing dekat pasar? Lebih mudah. Pergi sekejap je, tak sampai sejam, bawa hasilnya banyaklah mana-mana kita nak. Tapi hobi itu penting. Okey, apa kata Akmal? Kepuasan. Apa kata kita tengok dulu yang pertama Akmal? Tentang kebergantungan kepada laut untuk sumber makanan. Okey, faktor kebergantungan sebuah negara kepada laut untuk sumber makanan. Yang pertama, sebab dia adalah sumber makanan yang mempromosikan kesihatan. Contohnya apa? Contoh gamat. Gamat tadi dia boleh buat apa sahaja. Hasil daripada gamat itulah minyak gamat, ubat dan sebagainya. Dan lain-lain lah, contoh alga ke apa yang berkaitan yang boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat kita. Okey, yang kedua, kedudukan negara yang dikelilingi oleh lautan. Contoh kita dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan juga Laut Selat Melaka dan sebagainya. Di situ banyaklah hasil-hasilnya. Contohnya pelbagai jenis rupa bentuk ikan, pelbagai jenis ikan. Okey, kalau contoh di Terengganu, kampung saya. Jadi kalau dah terlebih, kita proses jadi keropok. Yang ni bukan nak promosi lah, keropok lekor. Kepuk orang panggil. Kepuk. Keropok lekor, bukan keropok losong, keropok lekor. Kebanyakan ada sebut keropok losong. Losong tu nama kawasan, nama kampung sebenarnya kan. Sebenarnya, tapi tak apalah. Nak buat macam mana kalau aku mahu keropok losong, kita terima je lah. Glamour sikit kampung losong kan. Ya, losong sebetulnya keropok lekor. Okey, promosi benda lain pula ni aku madak. Okey, yang ketiga, teknologi dalam industri aquaculture yang maju. Maksudnya? Maksudnya aquaculture ni maksudnya dia
contoh dia ternak pelbagai jenis hidupan. Contohnya kalau sumber yang ada kekurangannya, maka dia buat alternatif lain. Yang tu kita bincangkan kemudian. Yang ni faktor-faktor utama dulu. Dan yang keempat adalah sumber makanan yang kaya dengan protein. Protein kalau makan ikan je hari-hari tak ada masalah. Betul. Dia sumber kaya dengan protein. Kalau Akmal selalu ada setengah orang tak suka makan ikan, dia makan ayam je. Betul. Dan ada juga tak boleh makan ayam, dia makan ikan. Dia makan ikan, ada tak boleh makan semuanya. Makan sayur je lah. Vegetarian. Vegetarian, betul Akmal. Jadi kita tak boleh nak paksa untuk makan apa, sebab sumber-sumber berkenaan mungkin dia boleh dapat dalam bentuk yang lain. Tak yang fresh, yang segar seperti ikan, udang dan sebagainya, mungkin diproses dalam bentuk minyak ikan ke apa. Yang tu juga mendatangkan manfaat kepada kawasan berkenaan masyarakat, dan juga boleh dieksport dalam bentuk yang lebih berkualiti orang panggil. Okey, Akmal, ada apa-apa nak tanya? Buat masa ni belum lagi cikgu. Saya faham semuanya. Okey. Kita pergi kepentingan. Tadi kebergantungan. Okey, kepentingan ekonomi hasil laut. Contoh di situ hasil laut seperti alga laut, tumbuhan dan juga ikan. Apa saja yang ada di laut boleh dimanfaatkan. Kenapa? Okey, sebabnya dia boleh menjana pendapatan negara, seperti mana yang aku tadi tanya saya lah. Bagaimana ekonomi negara boleh ditingkatkan. Okey, tapi kebergantungan tak semestinya untuk hasil laut saja. Kadang-kadang kita nak ekspor, dia ada caranya. Tak kalah lepas tangkap je terus nak ekspor. Dia ada cara dia menjaga kualiti. Kualiti hidupan berkenaan lah. Contoh macam tadi, macam saya tanya, ikan salmon kita tak ada. Tapi bagaimana kita nak rasa ikan berkenaan, maka kita kena import. Kalau Akmal boleh, mungkin lepas ni Akmal boleh cipta satu kolam yang menternak ikan salmon, siapa tahu kan, boleh je buat macam tu. Jadilah saudagar ikan salmon. Akmal salmon atau salmon Akmal mana-manalah. Akmal salmon. Ini banyak Akmal kena, tak kenalah. So, saya je yang murid kat sini cikgu. Ya betul, bukan nak kenakan, nak tunjuk contoh. Tunjuk contoh, nak panggil orang lain kan nanti susah pula nanti. Akmal saja yang ada, maka Akmal perlu adaptasi keadaan. Okey, yang ni menjana pendapatan negara. Tetapi sekiranya aktiviti tangkapan ikan secara berlebihan diamalkan, yang ni kita panggil overfishing. Dalam buku teks tu dia tulis overfishing. Overfishing tu iaitu tangkapan ikan secara berlebihan diamalkan. Sebenarnya saya pastikan apa sebenarnya peranan nelayan dan juga kita masyarakat ini untuk menjaga spesies-spesies hidupan di laut, supaya orang kata nanti kalau dah tangkap banyak tak habis ke ikan tu nanti cikgu? Ya betul. Contohnya kalau nelayan-nelayan kita dia menggunakan pukat yang tidak sepatutnya. Maka dia boleh menyebabkan pelbagai ikan dan juga sumber-sumber yang tu semua ditangkap, maka menyebabkan pengurangan berlakulah di situ. So aku mau tengok di situ kenapa saya buat tanda soal yang warna merah dan ada seketul apa ni? Akmal lah tu. Bolehlah. Kenapa? Akmal fikir kenapa aktiviti tangkapan ikan secara berlebihan diamalkan ni, apa kaitan dengan hasil laut? Okey. Tak payah Akmal nak fikir lebih. Sebab saya dah bagi beberapa tugasan kepada Akmal sebelum ni. Ada ingat ke tak? Beberapa tugasan. Betul lah ingat, sebab Akmal dah hantar kepada saya untuk saya makan. Tapi kita nak uji lagi sekali. Boleh Akmal? Boleh. Okey, yang pertama kalau tengok sini, nak uji minda sikit lah pada Akmal. Akmal dah belajar berkaitan dengan sumber laut dan sebagainya. Okey, contohnya yang pertama, nyatakan kesan penangkapan ikan secara berlebihan terhadap ekosistem laut. Akmal dah sediakan dia punya jawapan yang lebih kurang lah. Boleh Akmal baca dan tunjukkan kepada murid kita di rumah untuk dikongsi bersama. Ini dia cikgu. Kesannya saya pasti ramai-ramai murid pun akan setuju dengan jawapan yang diberikan oleh saya, iaitu yang pertama, semestinya jumlah hasil laut semakin berkurangan. Itu yang pertama cikgu. Yang kedua,
ketidakseimbangan ekosistem tu cikgu di lautan. Kalau banyak ikan kembung tak boleh juga kan. Kalau banyak ikan bilis pun tak boleh juga. Sebab itulah kita kena seimbangkan ekosistem di lautan ni cikgu. Dan saya pasti terakhir sekali adalah kita mengurangkan ekonomi masyarakat pesisir pantai yang mana mereka ini bergantung kepada hasil laut cikgu. Itu kesan dia kalau penangkapan ikan secara berlebihan. Okey, yang tu jawapan yang Akmal bagilah. Seperti mana yang Akmal dah bagi saya dan saya dah masukkan dalam slide ni. Okey, ketiga-tiganya kalau Akmal tengok, yang pertama yang Akmal bagi adalah jumlah hasil laut semakin berkurangan, betul. Di mana bila dah tangkapan dibuat secara berlebihan, maksudnya apabila dikesan kawasan berkenaan ada hidupan ikan ke sekelompok ikan semua, maka mungkin nelayan-nelayan dia ambil semua. Tak tinggal pada orang belakang. Dia tak tinggal orang belakang je. Ya, betul. Cuma dia punya kesannya, kalau dia ambil semua, mungkin yang anak cucu cicit yang tu tak sempat nak membesar, maka dia akan menyebabkan kekurangan lah. Yang tu juga kesannya kepada diri kita lah. Diri kita dan juga nelayan tu. Selepas tu mungkin dia punya pendapatan dia, hasil tangkapan dan pendapatan dia juga berkurang. Dan akibat seterusnya adalah ketidakseimbangan ekosistem di lautan. Di mana di sini kalau murid kita tahu, bila sebut ketidakseimbangan, dia datang daripada yang pertama, biasa murid kita belajar pengeluar. Bila pengeluar, dia ada pengguna primer, di mana ikan kecil, ikan besar dan ikan lagi besar lah. Apabila ikan kecil berkurangan, maka ikan besar, adakah dia bertambah atau berkurangan? Berkurangan sebab dia makanan dia berkurangan. Yang tu jawapan yang lebih mudah. Kita kena tengok satu-satu kesan dia. Kesan yang pertama, sekiranya kalau kita beritahu kalau ikan besar tu bertambah, apa yang berlaku kepada ikan kecil? Juga dia akan berkurangan sebab ikan besar tu dia makan ikan kecil. Maka kesan dia tu banyak benda lah. Okey, yang ketiga, mengurangkan ekonomi masyarakat pesisir pantai. Yang ni sudah tentulah dia boleh mengurangkan pendapatan. Seperti yang cikgu katakan tadi, bukan? Ya, betul, Kemal. Okey, tugasan yang kedua. Kita ada gambar. Gambar apa, Kemal? Inilah cikgu dikatakan pukat tunda. Pukat tunda. Okey, apakah kepentingan pelaksanaan pengharaman pukat tunda? Okey, apa yang terlintas kepala Akmal? Ya, kalau saya cikgu kan, semestinya apabila bercakap mengenai pukat tunda ni, dia akan ambil semua jenis-jenis ikan, tidak mengikut saiz cikgu. Yang kecil pun dia ambil, yang besar pun dia ambil sekali. Semua hidupan laut dia akan ambil sekaligus cikgu. Ini pendapat saya cikgu. Ya, jadi jawapannya yang saya telah berikan adalah menangkap apa-apa sahaja di dalam laluannya tanpa mengira saiz ikan, dan yang keduanya adalah boleh memusnahkan dasar laut. Ini yang paling kita takuti, cikgu. Okey, betul, Imam. Okey, kalau kita tengok di sini, dia punya tugasan dia, kepentingan pelaksanaan kita nak haramkan penggunaan pukat tunda, maka murid kita dia kena bagi tahu dia punya kaedah penangkapan pukat tunda berkenaan. Betul lah jawapan yang Akmal bagi, sebab dia menangkap apa sahaja di dalam laluannya. Yang dikatakan pukat tunda, dia letak je pukat, maka dia tarik. Dia tarik je, maka apa saja yang ada di depan semuanya dikaut semuanya. Betul. Kecil ke besar ke, cucu cicit yang saya kata tadi, semua dia ambil. Lepas tu kalau tengok saiz dia kecil, mungkin bila nak jual tak ada harga pasarannya, dibuang. Sebab terlampau kecil. Terlampau kecil dibuang. Maka bila dibuang, kalau dia masih lagi hidup semasa dibuang, alhamdulillah lah, boleh teruskan kehidupannya. Tetapi bila dia dah meninggal dunia, mati, atau ikan tu matilah, boleh jadi makanan kepada ikan-ikan lain lah. Tapi kalau dah tak ada lain tu, maka dia akan mendatangkan kerugian juga kepada kita semua. Ini yang dikatakan terganggunya ekosistem di kehidupan laut itu sendiri. Okey, tugasan yang ketiga untuk Akmal. Nyatakan kesan jika tiada pengharaman penggunaan pukat tunda tadi. Kesan jika tiada pengharaman, cikgu. Ini yang saya yakin jawapan yang diberikan oleh saya, itu yang pertama, pengurangan bekalan ikan.
Yang kedua, kepupusan spesies ikan. Mungkin zaman sekarang kalau kita pergi ke pasar cikgu kan, banyak ikan tenggiri, kan, ikan pelaling. Wah, saya tahu jenis ikan ya. Dan macam-macam ikan lain lah cikgu kan. Tapi bila kita tiada pengharaman mengenai pukat tuna ni, habis. Betul lah. Pengurangan bekalan ikan. Contoh kita tengok memang meriah kalau di pasar apa semua. Kita tengok ikan tu, kita tak fikir bagaimana dia orang dapat. Yang kita fikir, kita beli, kita bawa balik. Tapi kesan akan datang. Akan datangnya apa yang berlaku. Berlakunya adalah kepupusan ikan. Yang ni lah kita tak nak. Betul. Okey. Ada ke mana tambah lagi ke ataupun tidak? Jenis ikan ke cikgu? Jenis ikan cukuplah. Okey, kepupusan ikan ni aku mau faham ya. Kepupusan ikan maksudnya spesies tertentu, maka susahlah kita nak untuk generasi akan datang. Betul. Nak mengenal mungkin tak kenal dah ikan pelaling. Saya jarang dengar ikan pelaling. Biasa dengar ikan kembung. Kembung je. Sedap cikgu. Ya, pelaling. Goreng. Banyak sedap. lagi lah macam-macam. Tak dikata dah nak stop cerita tentang makanan, dia mula balik. Okey, yang keempat Akmal. Tak apa, saya suka seronok Akmal banyak benda Akmal bagi buah fikiran. Okey, nyatakan usaha. Apa usaha Akmal lah yang boleh dibuat bagi memastikan penangkapan ikan secara berlebihan tadi dapat dikawal. Okey, baik, semestinya soalan ini berkait rapat juga kan. Yang mana kita dapat apa dia? Salah satunya menguatkuasakan undang-undang cikgu. Okey, boleh. Dan selain itu juga kita dapat ini dia, kalau boleh kita wujudkan cikgu. Kita wujudkan orang kata apa, taman laut. Dan kita berikan pendidikan mengenai alam sekitar kepada murid-murid supaya mereka tahu kesannya kan. Dan yang saya rasa terakhir sekali adalah ini dia, kita menghadkan kawasan dan masa penangkapan ikan tu. Kalau boleh 2 jam je kita bagi. Jangan 2 hari cikgu. Sempat je. Okey, jawapan Akmal bagi tu saya ada masuk sini. Okey, kalau kita tengok yang pertama, mewujudkan taman laut. Bila dikatakan kita wujudkan taman laut, maka di situ akan wujudlah pengharaman penangkapan ikan. Maksudnya hanya taman laut tu, contoh kalau kita punya di darat kita panggil hutan simpan. Kalau di laut jadi taman laut. Dia boleh berlaku kawasan pelancongan di situ, cuma penangkapan ikan maka tidak boleh. Di mana di situ pelancong-pelancong dia akan boleh tengok terumbu karang, apa saja ikannya di situ. Maka di situ boleh menjana juga pendapatan sebab pelancong masuk. Tetapi walaupun di situ pelancong masuk, dia ada haknya. Tak boleh melebihi, mungkin dia boleh merosakkan juga terumbu karang. Okey, menguatkuasakan undang-undang macam biasalah. Sekiranya contoh Akmal tiba-tiba tengok kiri kanan tak ada, mahu masuk pergi tangkap ikan. Kalau tak ada penguatkuasaan undang-undang, maka Akmal balik dengan happy. Saya boleh tangkap jual apa saja, jual ketam dengan harga RM80, RM90 sebab tak ada orang yang boleh tangkap. Okey, memberikan pendidikan alam sekitar, betul lah. Seperti mana Akmal beritahu, memberikan pendidikan kepada anak-anak murid kita. Kemungkinan bukan kita nak kata anak murid kita jadi nelayan pun tidaklah. Yang saya kata hobi tadi. Mungkin dia tidak masuk sewenang-wenangnya ke kawasan-kawasan tertentu di mana mungkin dia dengar kata kawan dia di sini ada lubuk ikan tenggiri, ikan yang mahal, maka semua pergi ke situ. Pergi tangkap, maka habislah ikan berkenaan. Maka pendidikan tu perlu adalah kepada anak murid kita dan juga masyarakat sekitar. Kesedaran sebenarnya kan lebih dekat. Ya betul, lebih dekat. Dan menghadkan kawasan ni, yang ni yang paling utama yang aku kata tadi. Kawasan-kawasan tertentu saja yang diberi dan pada masa-masa tertentu. Contohnya apa? Contohnya kawasan tu, okey, waktu ni boleh sebab ikan dah membesar dengan sihat, boleh ditangkap. Waktu ni tak boleh sebab ikan baru lahir, baru menetas, baru membiak, baru nak besar. Maka kita biarkan dia besar dulu, tunggu pada waktunya. Itulah dia cikgu. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat dulu cikgu, boleh? Penat dah. Kita nak minum teh ais pink dulu. Okey, baik. Teh ais pink. Pada anda yang mana, selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Ada ke teh ais pink cikgu? Oh, makin Didik TV KPM
Sedap sikit Cikgu Rosnizanya. Lepas kita dah minum teh beng. Baik cikgu, kali ini apa yang cikgu nak kongsikan dengan murid-murid yang sedang menyaksikan mendengar rendah dan sekaligus juga akan mendapat ilmu-ilmu daripada Cikgu Rosnizan. Silakan. Okey, Akmal. Okey, untuk akhirnya kita tengok peranan aquaculture yang Akmal tanya, apa dia aquaculture tu? Okey, bila sebut aqua maka dia berkait dengan air. Betul, bukan air tebing. Yes. Okey, kita tengok yang pertama dulu Akmal. Peranan aquaculture. Apa dia aquaculture? Dia menjadi antara sumber ekonomi utama dan merupakan komponen penting dalam aspek security makanan. Okey, apa dia aquaculture? Proses peternakan spesies hidupan marine yang mengagumi hidupan air tawar, air payau dan juga air masin. Okey, kalau kita tengok di sinilah di mana banyak kolam-kolam ikan yang disediakan, yang dibina oleh masyarakat kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti ternakan bagi memenuhi permintaan keperluan makanan. Okey, sebabnya biasa kita tengok masyarakat kita selalu makan, orang panggil apa? Makan di restoran-restoran mana-mana yang menyediakan hidupan laut. Okey, shell out ke tom ikan, yam lah, apalah, tom seafood yam, semua seafood. Siakat 3 rasa, 4 rasa, 5 rasa, dah banyak rasa semua tu. Okey, kalau makan je kita tak ternak dia pun tak boleh juga. Ya, betul. Dia akan berkurangan sebabnya dia punya hasilnya nak banyak. Okey, sumber dia tadi untuk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tapi dia punya sumber yang ada tidak dapat menampung. Yang ni tujuannya bagaimana aquaculture main peranan. Okey, contohnya di sini beberapa contoh hidupan haiwan aquaculture. Kalau kita tengok di situ ada ikan kerapu. Ikan kerapu. Udang. Ikan tilapia. Saya kadang salah sebut, saya sebut talipia. Tilapia rupanya. Ramai juga yang sebut juga ikan tilapia. Okey, talapia rupanya tilapia. Okey, ikan keli, tiram, ikan patin dan juga kupang. Yang ni beberapa lah. Bukannya yang ni sahaja ada aquaculture. Yang ni beberapa yang ada yang boleh kita ketengahkan. Okey, contoh kalau tengok ikan patin. Ikan patin ada banyak jenis. ada sangkar, ada jenis. Patin sangkar dan juga patin buah. Patin buah. Maksud saya patin sangkar. Patin sangkar dan juga patin buah ni patin yang liar tu cikgu. Yang liar tu, yang sangkar. Tapi kebanyakan orang yang sangkar ke yang mana murah mahal? Yang murahnya yang sangkar, yang mahalnya yang liar tu. Patin buah, patin buah. Patin buah. Saya tak minat patin. Lepas tu saya tanya Akmal, saya tahu Akmal ada banyak ilmu tentang makanan, tentang ikan, tentang makanan sebenarnya. Okey, kalau kita tengok di situ tiram. Okey, tiram biasanya dia makan yang fresh. Betul, dengan lemon. Dia perah lemon. Ya, dan makan macam tu je. Rasanya apa? Nanti kita tanyalah Akmal. Selepas ini apa rasanya. Okey, ikan keli banyaklah. Tak ada masalah, banyaknya apa saja nak buat dari segi masakan ke apa ke. Sama seperti udang dan juga ikan kerapu. Baik, betul. Itulah dia dikatakan peranan aquaculture cikgu Ya, betul. Baik cikgu, nampaknya banyak dah kita belajar untuk mata pelajaran kali ini dan saya pasti cikgu juga ingin berikan kesimpulan kepada murid-murid yang sedang menonton ini. Silakan cikgu Rosnizan. Okey, Akmal, apa yang kita dah belajar daripada awal hingga sekarang lah. Okey, apa yang dapat saya simpulkan di sini, di mana agar murid-murid kita di rumah dan juga Akmal sendiri di mana boleh menerangkan jenis makanan yang diperolehi daripada persekitaran laut. Okey, terangkan setiap satulah. Kita ada 5 kumpulan makanan tadi. Okey, yang kedua menerangkan faktor yang mempengaruhi kebergantungan sesebuah negara kepada laut untuk sumber makanan. Okey, kebergantungan dari segi apa? Okey, yang ketiga murid-murid kita dah menerangkan dengan contoh kepentingan ekonomi hasil laut dan isu berkaitan. Isu berkaitan ni bermaksud penggunaan pukat tunda tadi. Itu isu-isu yang berkaitan. Selain penggunaan pukat tunda, kemungkinan kapal yang berlabuh, ketumpahan minyak, itu semua boleh mencemarkan alam sekitar. Persekitaran laut lah. Selain daripada mencemarkan air itu sendiri, hidupan akuatik itu juga dia tercemar secara tak langsung. Dan juga dapat menerangkan peranan aquaculture dalam memenuhi permintaan tentang keperluan makanan laut
dunia, bukan negara kita sajalah. Satu dunia. Satu dunia. Sebab makanan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Ingatkan kembali hidup untuk makan tadi. Lain cikgu. Okey cikgu, saya pasti kita dah sampai di penghujungnya, dan bagaimana pentaksiran penilaian bagi murid cikgu yang suka sangat makan ikan patin cikgu? Kalau penuhnya Akmal nak berapa? Saya terpulang kepada cikgu. Tak apa, Akmal beritahu dulu berapa bintang. Akmal Basrat daripada rumah nanti hari ini, Akmal nak dapat berapa daripada saya? Mungkin saya nak setengah je cikgu. Nak setengah? Setengah je sebab saya berhati mulia. Berhati mulia. Kalau tak mulia nak lebih. Okey, sebagai Akmal kita bagi paling maksimum lah 5 daripada 5 sebab terlalu energetik panggil. Bukan terlalu bagus cikgu. Betul. Bertenaga. Bertenaga, banyak pertanyaannya, banyak responnya. Alhamdulillah. Ini cikgu memberi pujian kerana nak makan udang galah ke tadi tu? Lobster ke? Ya, patutlah. Baik, cikgu, sebelum kita nak pergi makan lobster ni cikgu, saya pasti guru-guru kalau nak buat rujukan dekat mana, kat pelantar mana tu cikgu? Okey, pelantar D5 KPM yang disediakan. Banyak di situ boleh dapatlah. Pelbagai subjek, tak semestinya subjek hari ini iaitu sains tambahan. Baik, sampai di situ saja mata pelajaran sains tambahan ini di dalam menengah atas cikgu. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Rosnizan, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Duzaimah yang suka ikan siakap 3 rasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Cikgu, jom kita makan lobster.